Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita mulakan pelajaran dengan doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Sebelum kita belajar topik baru kali ini, ada baiknya kita buat ulang kaji ringkas apa yang kita dah belajar setakat ini. Kita dah belajar tentang 4 ciri isim. Isim pertama, makrifah atau nakirah. Selain daripada 7 kumpulan ini, semua isim lain adalah nakirah. Kedua, angka atau bilangan, mufrad, musanna atau jamak. Dan jamak pula ada 3 jenis, jamak muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Ciri yang ketiga, jantina. Semua isim dianggap muzakkar melainkan 9 kumpulan ini. Dan ciri yang keempat, i'rab. Isim boleh jadi mu'rab atau hujungnya berubah mengikut i'rab. Mamnu' minas sarf, isim yang tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris kasrah. Dan mabni, isim yang tidak berubah dalam apa-apa status i'rab. Dari 8 kumpulan isim yang termasuk dalam golongan isim mabni, kita dah belajar 3 saja. Dhamir, isim isyarah dan zaraf. 5 kumpulan lain kita akan belajar di lain kali insya-Allah. Harf pula boleh dibagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah kumpulan harf yang boleh masuk kepada isim atau boleh diletakkan di depan isim sahaja. Kita dah belajar 2 kumpulan harf seperti ini, harf jar dan inna dan adik-adiknya. Kumpulan kedua ialah harf yang boleh masuk ke isim dan fi'il. Kita dah belajar 1 kumpulan saja dalam kategori ini, harf ataf. Dan jenis yang ketiga boleh masuk ke fi'il saja. Yang ini kita belum belajar lagi, tapi kita hanya tahu satu benda. Kalau kita nampak harf atau huruf berikut, perkataan selepasnya mesti fi'il. Kita juga belum belajar dengan mendalam tentang fi'il, selain daripada mengetahui ada 3 jenis fi'il, madhi atau past tense, mudhari' atau present tense, dan amar, kata suruh atau imperative tense. Walau bagaimanapun, kita dah belajar bagaimana nak mengenal fi'il dari tanda-tanda fi'il berikut. Selain daripada itu, kita dah belajar mengenal 5 jenis rangkai kata. 2 daripadanya terdiri dari gabungan harf dan isim, yakni jar majrur dan ina dan isim inna. Dan 3 yang lain adalah gabungan isim dan isim, yakni idhafah, mausuf sifah dan rangkai kata itu ini. Saya baru perasan yang walaupun saya dah ajar anda tentang rangkai kata itu ini, saya lupa nak bagi senarai perkataan yang termasuk dalam golongan isim isyarah. Maaf ya, inilah senarai lengkap isim isyarah. Sama seperti isim lain, setiap perkataan ini ada 4 ciri isim. Perhatikan bahawa setiap isim isyarah adalah makrifah. Semua isim isyarah adalah mabni, kecuali isim isyarah dalam bentuk musanna yang merujuk kepada 2 benda. Bila ia berakhir dengan ani, i'rabnya rafa'. Bila hujungnya aini, ia nasab atau jar. Sama seperti isim musanna yang lain. Kita balik kepada 5 rangkai kata tadi. Perlu diingatkan bahawa di antara 5 jenis rangkai kata ini, perkataan-perkataan yang membentuk rangkai kata jar majrur, idhafah dan rangkai kata itu ini mesti terletak sebelah menyebelah. Tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi, agak mudah untuk kita cam 3 jenis rangkai kata ini. Sekarang tiba masanya kita belajar topik baru, jenis-jenis ayat atau sentences. Selepas berbulan-bulan belajar isim saja, tak sabar saya nak ajar anda bagaimana nak bentuk ayat pula.
Anda perlu tahu, perkataan ayah atau jamaknya ayat dalam bahasa Arab tidak sama dengan perkataan ayat atau sentence dalam bahasa Melayu. Ayat atau sentence dipanggil jumlah dalam bahasa Arab. Ayat Quran tidak semestinya satu jumlah sebab ayat Quran boleh jadi beberapa huruf. Alif Lam Mim Yasin. Satu perkataan Al-Haqqah. beberapa perkataan yang membentuk satu rangkai kata, Wal-'Ashr. satu jumlah lengkap atau a complete sentence seperti ini, Innal insana lafi khusr. atau beberapa jumlah, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ini adalah jumlah pertama, ini jumlah kedua, dan ini pula jumlah ketiga yang terletak di dalam jumlah kedua. Tapi jangan risau, hanya ada dua jenis jumlah asas di dalam bahasa Arab. Yang pertama ialah jumlah ismiyah, jumlah yang biasanya bermula dengan isim yang i'rabnya rafa'. Dan kedua ialah jumlah fi'liyah, jumlah yang biasanya bermula dengan fi'il. Hari ini kita akan belajar apakah itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terbentuk bila fokus atau subjek percakapan kita ialah satu isim. Isim ini akan menjadi permulaan jumlah dan dari segi nahwu, isim ini dipanggil mubtada'. Apa yang kita nak cakap tentang isim itu atau maklumat tentang isim itu, dari segi nahwu, ianya dipanggil khabar. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi sebelum isim boleh jadi mubtada'. Yang pertama, i'rabnya mesti rafa'. Yang kedua, isim itu mesti makrifah. Walau bagaimanapun, ada pengecualiannya. Mubtada' boleh jadi nakirah dalam beberapa keadaan tertentu. Kita akan belajar lebih mendalam tentang mubtada' nakirah di pelajaran lain. Syarat untuk isim menjadi khabar hanya satu, ia mesti rafa'. Berbanding dengan mubtada' yang mesti makrifah, khabar pula biasanya nakirah. Kita lihat contoh laungan takbir Allahu Akbar. Ia adalah satu jumlah ismiyah sebab ia bermula dengan isim, yakni lafzu jalalah, dan lafzu jalalah memenuhi dua syarat tadi, i'rabnya rafa' dan ia makrifah. Perkataan akbaru menceritakan tentang mubtada' tadi. Ia berperanan sebagai khabar, sebab itulah ia rafa', bukan akbari atau akbaro. Biasanya, bila kita nak terjemahkan jumlah ismiyah ke bahasa Inggeris, kita letak the verb to be, yakni is, am atau are, di antara mubtada' dan khabar. Jadi, terjemahannya dalam bahasa Inggeris ialah Allah is great. Kalau dalam bahasa Melayu, kita boleh letak perkataan adalah di antara mubtada' dan khabar. Allah adalah maha besar. Satu jumlah ismiyah yang lengkap. Tapi kita jarang guna perkataan adalah dalam bahasa Melayu kan? Terjemahan Allah maha besar dah cukup untuk kita fahami. Khabar juga mesti sama dengan mubtada' dari segi angka dan jantina. Kita lihat contoh dalam ayat ini. Wa antum muslimun. Wa antum ialah gabungan dua perkataan. Wa ialah satu harf. Jadi, kita perlu tengok perkataan seterusnya untuk menentukan sama ada ia jumlah ismiyah atau tidak.
Perkataan seterusnya ialah antum. Ia isim yang masuk dalam golongan domir terpisah. Dan kita dah belajar semua domir adalah makrifah dan domir terpisah i'rabnya rafa'. Jadi jelas antum menepati syarat untuk menjadi mubtada'. Perkataan muslimuna pula ialah satu isim jamak muzakkar salim. I'rabnya rafa' sebab ia berakhir dengan una. Jadi, perkataan muslimuna menepati syarat untuk menjadi khabar dalam satu jumlah ismiah. Antum ialah domir yang bermaksud kamu semua, yakni jamak dan muzakkar atau lelaki. Jadi, khabarnya juga mesti dalam bentuk jamak dan muzakkar. Muslimuna, iaitu satu isim jamak muzakkar salim. Dari segi terjemahannya, kita boleh letak perkataan adalah di antara mubtada' dan khabar dalam keadaan kamu adalah orang-orang Islam. In English, we place the verb to be between the mubtada' and the khabar while you are Muslims. Anda mungkin bertanya, kenapa hafwa diterjemah sebagai di dalam keadaan atau while in English? Itu topik lain yang kita akan belajar lain kali insya-Allah. Ada kalanya ada maklumat lain yang kita nak tambah kepada khabar itu. Jadi, selain daripada mubtada' dan khabar, ada satu lagi elemen yang membentuk jumlah ismiyah. Ia dipanggil muta'alliq bil khabar, maklumat yang berkaitan dengan khabar. Muta'alliq bil khabar atau MBK boleh jadi salah satu daripada berikut. Ia boleh jadi jar majrur, zorof makan, yakni isim mansub atau isim yang i'rabnya nasab yang menunjukkan tempat, dan zorof zaman, yakni isim mansub atau isim yang i'rabnya nasab yang menunjukkan masa. Anda boleh rujuk kepada pelajaran 15 yang lepas jika anda dah lupa apa itu zorof. Mari kita kaji ayat ini. Wallahu basirun bil ibad. Kita boleh abaikan harf ataf seperti wa bila kita nak tahu sama ada ia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dan tengok perkataan selepasnya, iaitu lafzu jalalah. Lafzu jalalah di sini ialah rafa' dan makrifah, menepati syarat untuk menjadi mubtada'. Basirun adalah rafa' dan nakirah. Ia boleh jadi khabar. Jadi, ayat ini ialah satu jumlah ismiyah. Bil ibad ialah jar majrur dan disebabkan ia terletak dalam satu jumlah ismiyah, ia berperanan sebagai muta'alliq bil khabar atau MBK. Terjemahannya dalam bahasa Melayu ialah Allah Maha melihat hamba-hambanya. In English, we insert the verb is between the mubtada and the khabar. So, the literal translation is Allah is all-seeing of the servants. Kadang-kadang, khabar langsung tidak disebut dalam jumlah ismiyah sebab ia masih boleh difahami walaupun tanpa khabar. Seperti dalam ayat berikut. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Zalika ialah isim isyarah yang bermaksud itu. Kita dah belajar bahawa semua isim isyarah ialah makrifah dan mabni. Kita boleh anggap perkataan zalika di sini ialah rafa' sebab ia terletak di permulaan ayat dan tidak ada sebab ia boleh jadi nasab atau jar. Jadi, zalika layak menjadi mubtada' sebab ia rafa' dan makrifah. Perkataan anba'il ghaibi ialah satu idhafah. Jadi, kita boleh anggap rangkai kata min anba'il ghaibi sebagai satu jar majrur yang panjang. Dan rangkai kata min anba'il ghaibi di sini berperanan sebagai muta'alliq bil khabar atau MBK dalam bentuk jar majrur. Lihat bagaimana dalam ayat ini ada mubtada' dan MBK, tapi tak ada khabar.
ia masih jumlah ismiah yang lengkap sebab maksudnya boleh difahami. Dari segi terjemahannya, kita letak perkataan adalah di antara mubtada' dan MBK. Itu adalah sebahagian daripada berita-berita ghaib. That is from the news of the unseen. MBK tidak semestinya terletak di hujung jumlah ismiah. Ada kalanya MBK diletakkan di antara mubtada' dan khabar. Malah, MBK boleh diletakkan sebelum mubtada'. Tadi saya ada bagi tahu anda mubtada' mesti makrifah kecuali dalam beberapa situasi. Tetapi sekiranya mubtada' ialah nakirah, ia biasanya diletakkan di belakang dan ia dipanggil mubtada' muakhar, manakala MBK pula didahulukan. Seperti dalam contoh berikut. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Fi kulubihim ialah jar majrur yang berperanan sebagai MBK. Maradun ialah isim nakirah. Sebab itulah ia diletakkan di belakang dan MBK pula diletakkan di hadapan. Malah, MBK ini juga digelar khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, sebab bila mubtada' ialah nakirah, biasanya hanya ada MBK, tak ada khabar dalam bentuk isim. Dari segi terjemahan dalam bahasa Inggeris, kita letak the verb to be is di antara MBK dan mubtada' muakhar. In their hearts is a disease. To avoid sounding like Star Wars' Yoda, you can also translate it to there is a disease in their hearts. Bagi terjemahan bahasa Melayu, kita letak perkataan adalah di antara MBK dan mubtada' muakhar. Dalam hati-hati mereka adalah penyakit, atau terjemahan yang lebih baik lagi, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Satu mubtada' boleh ada lebih dari satu khabar. Kita lihat contoh berikut. والله غفور رحيم. Lafzu jalalah ialah makrifah dan rafa', menepati syarat untuk jadi mubtada'. Perkataan ghafurun ialah rafa' dan ia juga mufrad dan muzakkar sama seperti mubtada'. Jadi, ia menepati syarat untuk menjadi khabar. Perkataan rahimun mempunyai 4 ciri isim yang sama seperti ghafurun. Nampak seperti mausuf sifah, bukan? Tetapi perkataan rahim bukan sifah. Ia tidak menerangkan perkataan ghafur. Malah, ghafur dan rahim adalah dua maklumat yang berbeza. Jadi, apakah peranan rahim dalam jumlah ini? Rahim ialah khabar kedua kepada lafzu jalalah. Ingat, mubtada' boleh ada lebih daripada satu khabar. Sebab itulah terjemahannya, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara mudah untuk menterjemah ayat ini ialah dengan meletakkan perkataan adalah atau the verb to be di antara isim makrifah dan isim nakirah. And Allah is forgiving and merciful. Dan akhir sekali, anda perlu tahu khabar tak semestinya satu isim. Ia boleh jadi isim, boleh jadi jumlah ismiah dan boleh jadi jumlah fi'liyah. Kita lihat beberapa contoh. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Perkataan khaliqu ialah isim yang tak ada alif lam dan tak ada tanwin, manakala perkataan kulli berbaris bawah. Jelas, khaliqu kulli ialah satu idhafah. Perkataan kulli juga berperanan sebagai mudhaf kepada syai'in. Jadi, kulli syai'in juga ialah satu lagi idhafah. Untuk memudahkan kita,
Perkataan khaliqu kulli syai'in boleh dianggap sebagai satu isim yang panjang. Dalam contoh ini, lafzu jalalah ialah mubtada' dan khabarnya ialah khaliqu kulli syai'in, iaitu khabar dalam bentuk isim. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Humul muflihun asalnya ialah domir terpisah hum yang bertemu hamzah wasal. Bila tanda mati bertemu tanda mati seperti ini, mim dalam perkataan hum dihidupkan dan bertukar kepada dhammah. Jelas, humul muflihun ialah jumlah ismiyah dan jumlah ini berperanan sebagai khabar kepada ulaika. Dan ini pula contoh khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ. Kita tahu ini adalah jumlah fi'liyah sebab ia bermula dengan fi'il, yakni khalaqa. Mari kita kaji struktur jumlah ismiyah bila mubtada' ialah satu isim nakirah pula. Kita ambil contoh ayat ini. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Jelas, lahum dan fil akhirah, kedua-duanya adalah rangkai kata jar majrur. Perkataan azab ialah rafa' dan nakirah sebab ia tidak bermula dengan alif lam. Sebab itulah ia diletakkan di belakang dan berperanan sebagai mubtada' muakhar. Sementara lahum fil akhirah adalah MBK yang didahulukan, MBK muqaddam. Kedua-dua perkataan azab dan azim mempunyai 4 ciri isim yang sama. Jadi, azim ialah sifah sebab ia menggambarkan perkataan azab, yakni azab yang besar. Perkataan azim bukan khabar sebab sekiranya kita buang perkataan azim, ayat yang tinggal, walahum fil akhirati azab, masih satu jumlah ismiyah yang lengkap yang bermaksud di akhirat kelak mereka mendapat azab. Dan lebih jelas lagi, sekiranya kita buang mausuf yakni perkataan azab dari ayat ini, maksudnya menjadi tergantung dan bagi mereka di akhirat ada besar atau di akhirat mereka mendapat besar. Apa yang besar? Sebab itulah perkataan azim hanya satu sifah yang menggambarkan azab, bukannya khabar kedua. Kita dah belajar bahawa apabila mubtada' ialah satu isim nakirah, ia mesti diletakkan di belakang dan dipanggil mubtada' muakhar. Manakala MBK didahulukan dan digelar MBK muqaddam. Apa yang anda perlu tahu ialah apabila mubtada' ialah nakirah, biasanya khabar dalam bentuk isim tidak wujud. Hanya ada MBK muqaddam yang diikuti dengan mubtada' muakhar. Jadi, sekiranya sesuatu jumlah bermula dengan jar majrur dan diikuti dengan isim nakirah yang i'rabnya rafa', isim itu berfungsi sebagai mubtada' muakhar dan jar majrur tadi ialah MBK muqaddam. Perkataan marfu' di sini sama maksudnya dengan isim yang i'rabnya rafa'. Jika mubtada' muakhar ini disusuli satu lagi isim nakirah yang i'rabnya rafa' juga, isim ini berperanan sebagai sifah kepada mubtada' muakhar. Seperti dalam contoh berikut. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Saya rasa cukuplah pelajaran untuk kali ini. Kita lihat summary atau ringkasan pelajarannya. Jumlah ismiyah
mesti bermula dengan isim yang digelar mubtada' dan ada dua syarat untuk menjadi mubtada'. Ia mesti rafa' dan makrifah. Sekiranya mubtada' ialah nakirah, ia diletakkan di belakang dan dipanggil mubtada' muakhkhar. Dan mubtada' boleh dipasangkan dengan lebih daripada satu khabar. Syarat untuk jadi khabar hanya satu, ia mesti rafa'. Biasanya khabar adalah isim nakirah dan ciri isimnya mesti sama dengan mubtada' dari segi bilangan dan jantina. Khabar, yakni maklumat tentang subjek itu, boleh didapati dalam 3 bentuk. Ia boleh jadi isim, boleh jadi jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Muta'alliq bil khabar pula ialah maklumat yang berkaitan dengan khabar dan ia boleh jadi rangkai kata jar majrur atau zarah makan dan zarah zaman. Ini nota yang lebih ringkas yang merumuskan syarat-syarat utama jumlah ismiyah. Mubtada' mesti rafa' dan makrifah. Dan khabar mesti rafa'. Sekiranya anda tak boleh ingat semua yang kita dah belajar hari ini, sekurang-kurangnya cuba ingat nota ini. Sebenarnya, apa yang kita dah belajar hari ini hanya satu daripada 3 bentuk asas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah juga boleh bermula dengan kumpulan perkataan yang dipanggil inna dan adik-adiknya, dan boleh juga bermula dengan perkataan dalam kumpulan kana dan adik-adiknya. Ramai pula adik-beradik yang terlibat dalam jumlah ismiyah ni kan? Tapi jangan risau, kita akan belajar tentang 2 lagi jenis jumlah ismiyah ini di lain pelajaran insyaAllah. Ada kerja rumah sedikit sekiranya anda nak semak sama ada anda benar-benar faham topik hari ini. Kerja rumahnya mudah saja. Cuba kenal pasti sama ada perkataan-perkataan ini membentuk rangkaian kata atau jumlah ismiyah yang lengkap. Selain daripada nota untuk pelajaran ini, anda boleh download kerja rumah dan jawapannya dari pautan atau link dalam YouTube video description. Kita bertemu di lain kali insya-Allah. Sekiranya ada kesilapan dalam kandungan pelajaran ini atau ada cadangan untuk memperbaikinya, sila tinggalkan komen anda dalam YouTube atau dalam Facebook kelas Nahu Bahasa Arab. Seperti biasa, kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.